Contoh saya dulu. Ni satu ilmu lah, orang perempuan terutamanya. Dulu waktu isteri saya bersalin, biasalah isteri bersalin kat hospital. Biasa lepas kita dapat peluang masuk melawat isteri lepas bersalin, doktor atau nurse tu akan bagi apa kat kita? Kalau isteri kita lepas bersalin, biasa doktor atau nurse akan bagi apa dalam beg plastik kat kita? Dia akan bagi uri tu kan. Okey, uri ni balik cuci, settle, tanam. Kita isteri baru melahirkan anak pertama. Inilah pengalaman pertama kita, nak cuci uri, nak tanam uri. Jadi kita pun balik. Bila balik, kita pun duduk dah tepi telaga, kampung, jalan kecil. Telaga tu telaga tok kan. Kita duduk basuhlah uri ni. Biasa orang tua ni, dia basuh guna apa? Apa bahan-bahan hak nak basuh tu? Siapa pernah basuh uri? Isteri dia bersalin. Ada guna garam, ada guna apa lagi? Asam, keping, betul. Ada lagi? Kalau nak tanam tu ada siap dengan paku, macam-macam tak? Tu orang tua lah. Kita kata kurafat ke apakah, tu biarlah. Jadi kita duk basuh dulu ni, dengan garam, dengan asam, keping ni. Tiba-tiba lalu seorang makcik kat depan jalan tu. Dia duk tengok kita ni, dia berhenti sat situ. Kita pun tengok makcik ni, ni bukan kampung kita ni, bukan kampung aku ni, orang lain, biarlah. Lepas tu lama duk tengok kita, dia tegur. Dia kata, buat apa tu? Saya kata, isteri baru bersalin semalam. Jadi duk cuci ni praktikal kali pertama lah ni. Cuci uri lepas daripada ni nak tanam. Dia kata, Maisat, aku nak abad. Orang tua, lagipun kalau kampung kita tu mungkin dia bergurau ke apa, kita kenal karakter ni orang lain. Kita pergi. Dia kata sebenarnya, makcik ni Tok Bidan. Saya Pasir Mas, makcik ni datang dari Macang. Kalau Kelantan, saya tu Pasir Mas lah. Makcik ni dari Macang, dia tu ambil upah. Kan dulu orang-orang tua kita, kalau anak bersalin, dia ambil upah, mengurut dan bertungku. Jadi dia ambil upah. Kawan saya, isteri dia tu baru bersalin awal seminggu. Maksudnya minggu lepas, isteri kawan saya dah bersalin, isteri saya baru bersalin. Jadi makcik ni diupah oleh kawan saya untuk mengurut dan bertungku isteri dia. Oh, patut kita tak kenal pun. Jadi dia pun nak bagi ilmu tentang uri. Ini ilmu makcik bidan lah. Sama ada dipraktikalkan atau tidak, wallahu alam, terbukti kesahihan dia atau tidak, tengok sendiri. Pertama dia kata, bila kamu angkat uri tu, pada tangkai dia tu ada bintik-bintik kecil. Bintik-bintik kecil macam mana? Dia macam telur katak. Istilah orang Kelantan, telur katak ni macam dalam air sirap. Air sirap biji selasih tu. Orang Kelantan dia panggil telur katak. Biji selasih tu faham tak? Dalam biji tu dia ada hitam kecil-kecil. Dia ada rantaian hitam kecil-kecil. Pada uri tu, hitam kecil-kecil. Dia kata cuba bilang ada berapa biji? Kita bilang sungguh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia kata kemampuan isteri kamu beranak dan bersalin 10 orang. Kalau kamu tak percaya, tengok anak kedua, biji 10 ni tinggal 9. Lahir anak ketiga, 9 biji dia tinggal 8. Betul. Betul pada Yuri hak isteri saya, orang lain betul juga, wallahu alam. Tapi untuk praktikal pada Yuri isteri saya, betul. Bila lahir anak kedua, hak 10 tadi, memang tinggal 9 biji. Lahir anak ketiga, tinggal 8. Lahir anak keempat, tinggal 7. Lahir anak kelima, tinggal 6. Lahir anak 6 tak lagi. Baru 5. Tapi biji tu mengurang. Baki lagi sama ada nak atau tak nak, tu saja. Kemampuan mengandung dan bersalin 10. Kalaulah seorang isteri kata, abang saya tak mau bersalin dah, duk seorang tu lah. Antara nak dengan tak nak. Contoh, biji tu tak sama antara isteri kita dengan Yuri orang lain. Contohlah isteri abang kat depan ni ada 6. Maksudnya kemampuan bersalin 6. Baki lagi isteri dengan abang nak 6 ke 2. Kalau nak 2 orang tu lah. Kalau bini kata malah dah saya. Malah dah saya. Tapi janganlah pula hak dah lepas haid,
Suami hak umur 60, ustaz cerita lagu ni, balik cerita kat bini, saya ingat-ingat ada lagi 2 biji lebih dululah. Padahal dia tak tahu tu pasal biji, tapi sebab nak adalah dia nak tu, ada lagi lah 2 biji lebih tu, kok nak jadi lagi. Padahal 60 70 dah umur dia. Ni satu ilmu yang orang tua esok perbidaan. Dia kata kalau nak lebih lagi hak lain, malam ni lepas mengurut pukul 12 hampir makawah. Dia nak bagi hak lain. Kita pun punya sabar, tunggulah kan. Hak ni pun rasa teruja dah. Kita pun pi. Bila pi siap dah dia mengurut isteri kawan tu, keluar kat beranda lah. Tahu beranda? Beranda Kelantan panggil jemurah. Jemurah tu jemuran lah. Baik, duduk situ, sembang lah sambil minum kopi, makan ubi. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya tangan kita ni tangan kita sini ni, dia ada 2 urat halus. Satu biasanya pakar forensik guna kalau nak menentukan orang tu hidup atau mati, satu di sini, satu di sini. Di sini tu sebelah dia tu ada urat yang capaian dia sampai pada alat kemaluan kita. Alat ni bila kemaluan kita mengeluarkan mani, sama ada dengan jalan yang sebenar atau jalan tak sebenar, bahasa mudah keluar saja air mani ikut kemaluan kita, dia akan tergelincir daripada rel dia. Maksudnya tempat dia sebenar jadi Kelantan sebut gelecoh, gelincir, gelecoh rel. Lepas tu bila dia nak masuk balik, sejam kemudian dia akan masuk balik dalam rel dia. Jadi ilmu ni sebenarnya ilmu orang perempuan, tapi aku cerita dekat kamu, tak apalah. Ilmu orang perempuan. Biasanya orang perempuan dulu guna ini untuk test suami masing-masing. Contoh, bila suami balik kerja, isteri pun abang baru sampai, cium tangan. Lepas tu pegang tangan. Pegang tangan tu sebenarnya dia duk test sambil-sambil. Ada ilmu ni, dia duk test. Lari ni. Bila lari maksudnya suami ada sekurang-kurang isteri 2 ke, atau hak dia buat tak elok tu ikut dia lah. Dia test. Maksudnya kalaulah dia rasa tak puas hati, dia akan tanyalah, abang main mana sebenarnya ni. Maksudnya benda tu dah lari. Jadi bila ilmu ni dah pecah, bagi orang yang kahwin 2, baliklah selepas sejam atau sejam setengah. Ustaz kata sejam okeylah, minum kopi sejam setengah balik. Jadi test pun duduk dah tempat dia. Sini. Tapi saya pun dah lama dah tak ingat. Tapi itulah amalan orang dulu-dulu. Hebat amalan orang dulu-dulu ni. Dia boleh test. Kita yang tak biasa. Biasa orang yang mengurut ni dia cukup pakar lah bab urat-urat saraf ni. Orang dulu kan macam tempurung. Dia guna tempurung untuk test nak cari gali air telaga. Pernah tengok tak? Orang dulu nak cari gali air tu kan, kita nak gali tu bukan boleh pilih suka-suka. Bukan semua tempat ada air kan. Kadang-kadang ada air tapi tak keluar. Ada mata air yang kuat. Bagaimana mereka nak test? Salah satu cara mereka nak test ialah mereka ambil tempurung kelapa jantan. Tahu tempurung kelapa jantan? Kelapa hak tak ada lubang. Maksudnya tempurung hak ada lubang tu perempuan punya tempurung. Jadi hak tak ada lubang tu kelapa jantan. Jadi ambil 5 ke 4, kemudian pi letak. Okey, satu tempat yang kita rasakan ada air, ungkup dia, pi jauh sikit, ungkup dia, pi jauh sikit, ungkup. Ambil masa 2 ataupun 3 jam, cuba pi buka tempurung tu. Kalau tempat tu ada air atau kawasan berair banyak, apa akan jadi pada dalam tempurung tu? Dia akan ada basah macam buah embun. Kalau kita buka pun kering, tak ada apa, tak ada air kali. Tapi kalau angkat tu tengok macam embun, ada kesan-kesan air. Biasanya kalau dah jumpa satu, dia ada saluran dia, dia ada jalan dia. Dia cari jalan tu nak sampai apa. Sama juga macam orang tua dulu buat rumah. Pasal apa kita tengok? Pergi rumah pak saudara ni rasa panas, dingin. Pergi rumah pak saudara ni tak ada kipas. Sejuk berani. Sebab cara dia buat rumah tu melintang angin atau mengadap angin.
je pun ni angin kalau tu. Tak pasang kipas pun Allah sedapnya berangin. Tapi hak ni kebetulan melintang angin. Angin mari kok ni punggung rumah duk kok ni tak ada apa. Berasak rumah. Panas. Kadang-kadang tak betul cuma pada karakter buat rumah. Bukan sebab apa. Banyak ilmu orang tua. Ilmu kucing saya tak cerita lagi.